Hari ini saya akan menunjukkan kepada anda filem thriller dari 2020 bertajuk Escape from Pretoria. Apartheid, sistem diskriminasi kaum yang diinstitusikan yang wujud di Afrika Selatan dari 1948. Selepas sekian lama menderita, komuniti kulit hitam telah memulakan rusuhan untuk bercakap memperjuangkan hak mereka dan membentuk sebuah gerakan yang dipanggil Parti Kebangsaan Afrika atau ANP. Tim berjalan di jalan sambil membawa dua beg besar, meletakkan satu di dalam tong sampah dan memberi isyarat kepada pasangannya Stephen, yang mengambil beg dan meninggalkannya berhampiran beberapa kereta. Tim meninggalkan beg keduanya berhampiran longgokan sampah yang lain dan memasangkan sambungan wayar pada bom. Semasa dia berjalan pergi dengan gugup, satu letupan kecil berlaku dengan risalah bertaburan. Mereka adalah sebahagian daripada apartheid, menyebarkan berita bahawa kebebasan dan kesaksamaan semua kaum harus diperjuangkan semua kos. Tim dan Stephen cuba melarikan diri dari tempat kejadian, tetapi mereka disedari dan ditangkap. Menunggu pendakwaan mereka, teman wanita Tim menyelinap masuk ke dalam biliknya dan memberinya sedikit wang kes keperluan. Dia menggalakkan dia untuk kekal kuat. Sebelum perbicaraan mahkamah, ditandas Tim menyembunyikan wang itu dalam bekas cerut dan menyorongnya di tempat yang tidak bersinar matahari. 1978, di dalam bilik mahkamah, hakim memuji pihak pendakwaan, yang telah menyampaikan jumlah bukti 26 bom buatan sendiri. Sebagai pertahanan terhadap tindakan mereka, mereka menggunakan itu semua kaum adalah sama, yang tidak diambil dengan baik. Hakim mengumumkan hukuman itu. Tim dijatuhkan hukuman kepada 12 tahun, kerana dia adalah pembuat bom utama, dan Stephen untuk 8 tahun sebagai rakan sejenayah. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. Mereka bersedia untuk meninggalkan mahkamah. Stephen menyedari peluangnya untuk melarikan diri melalui kawasan terbuka tingkap, dan dia melakukannya, tetapi sia-sia. Apabila dia sampai ke tanah, dia dipukul. Mereka dibawa ke penjara Pretoria dan warden penjara Kapten Nepel menerima mereka dengan rasa jijik kerana dia menganggap mereka pengkhianat. Dia menyerahkan mereka kepada pegawai penjara yang sangat ketat, Menea. Semasa mereka mengikuti Menea, yang menerangkan peraturan dan peraturan penjara, Tim melihat dengan teliti automatik pintu grill, pintu pagar berbilang berpalang dan sistem keselamatan yang ada, semuanya nampak ketat. Menea menunjukkan sel mereka, yang ditutup dengan grill dan pintu logam penuh. Dia memberitahu mereka untuk memastikan sel bersih dan mereka akan mempunyai hubungan yang baik. Tim hampir tidak dapat tidur. Hari 1, semasa sarapan pagi, Tim berjalan-jalan dengan berhati-hati untuk mencari tempat duduk apabila Dennis menghulurkan tangannya. Dennis ialah seorang tahanan politik yang lebih tua yang menjalani hukuman penjara seumur hidup selama 4 kali kerana kerjanya menentang apartheid. Dia memberitahu Tim bahawa banduan berpakaian seragam biru adalah pembunuh, manakala mereka sendiri dalam seragam kelabu adalah tahanan politik. Mereka perasan Stephen dan membuat beberapa kecoh untuk mendapatkan perhatiannya dan menyertai mereka. Dennis bertanya kepada mereka tentang ayat mereka. Stephen dengan yakin memberitahunya berapa lama mereka dijatuhkan hukuman, tetapi mereka tidak bercadang untuk kekal selama itu. Seorang banduan Perancis, Leonard, mencuri dengar mereka. Potluck secara tidak sengaja menumpahkan sup dan Menea membuat contoh daripadanya. Kemudian pada hari itu, apabila banduan bersenam di halaman penjara, Dennis memberitahu mereka semua yang mereka perlu tahu tentang susun atur penjara, ketinggian dinding, lampu carian, dan pengawal, dan menasihati mereka supaya tidak cuba melarikan diri. Dennis memberitahu mereka tentang dinding di sebelah jalan awam, yang sentiasa dikawal oleh penembak tepat. Dia juga memberitahu mereka bahawa orang sentiasa menyelinap masuk wang dengan idea untuk melarikan diri dalam masa seminggu, tetapi itu berlaku tidak berlaku dan menasihatkan Tim untuk memberinya wang untuk disimpan sebelum dia mendapat jangkitan. Selepas Dennis bercuti, Leonard mendekati kedua-dua mereka dan mengatakan bahawa Dennis sentiasa tidak menggalakkan sesiapa yang bercakap tentang melarikan diri. Dia percaya itu boleh dilakukan dan menawarkan bantuannya, sebagai balasan dia mahu dimasukkan ke dalam rancangan mereka. Kapten Nepel memerhati mereka dan mendapati mereka mencurigakan. Atas nasihat Dennis, Tim mengeluarkan bekas cerut dari sistemnya dan, semasa sarapan di bawah meja, menyerahkan wang itu kepada banduan lain kepada Dennis, yang menyembunyikannya dalam pembungkus ubat gigi.
Hari 23, dengan mancis bernyala, tim melihat lubang kunci pintu grill dalam selnya sebagai jika ia menawarkan sebarang jawapan. Selama beberapa malam dia merenung kunci sambil idea-idea bermain di kepalanya, tetapi tiada yang tersekat. Kemudian akhirnya pada suatu malam, dia sedar, anda mulakan dengan apa yang anda tahu dan kerja ke belakang, dia ada idea. Dia menggunakan kertas untuk mengukur lubang kunci dan memeriksa panjangnya. Dia mahu membuat kunci kayu untuk membuka pintu. Keesokan harinya, dia berkongsi idea ini dengan Stephen dan Leonard di bilik mandi. Leonard berpendapat idea utama kayu itu tidak masuk akal, tetapi Stephen dan tim pasti ia boleh berfungsi, mereka akan mendapatkan kayu daripada bengkel. Bertindak mengikut rancangan itu, Leonard membuat kekecohan di kafeteria untuk mendapatkan perhatian Manny. Tim memerhati bentuk kunci dengan teliti dan kemudian mula melukisnya di dalam selnya. Dia mengambil setiap peluang untuk melihat kunci, sama ada semasa latihan atau semasa latihan kira, sehingga dia akhirnya mempunyai draft yang jelas mengenainya. Hari 74, tim mencuri kertas pasir dan kayu daripada bengkel. Dia berjaya menyembunyikannya dalam termosnya, dibalut dengan kain supaya tidak kompang. Semasa Menea memeriksa termos tahanan satu demi satu dan giliran tim tiba, Menea perasan bahawa dia kelihatan sangat kaku. Jantungnya berdegup kencang apabila Menea mengetuk termosnya di sinki, tetapi berasa lega apabila dia mendapati tiada apa-apa yang mencurigakan. Pada malam yang sama, tim bekerja tanpa jemu padanya prototipe pertama. Selepas beberapa kali memahat, kunci pertamanya sudah sedia. Tim mencubanya dan seperti pisau menembusi mentega, dia berpusing dan dia membuka pintu panggang. Walau bagaimanapun, terdapat satu masalah kecil, pintu semua logam tidak mempunyai lubang kunci dari dalam sel. Pagi itu, tim menerangkan kepada Leonard dan Stephen bahawa mereka kini perlu membuat kunci lain dan juga satu cara untuk membuka pintu dari dalam. Selepas berjaya dengan kunci pertama, Leonard berada di atas kapal sepenuhnya. Tim mengambil setiap peluang untuk memerhati bentuk kunci pintu semua logam dan akhirnya membangunkan satu lagi versi kayu. Day 100, sambil mengemuk lorong, bila ada tiada pengawal di sekeliling, Leonard terus berjaga-jaga dan tim mencuba kuncinya. Ia tidak licin seperti yang pertama satu, jadi dia memahatnya sedikit dan berjaya mengunci pintu. Ketiga-tiga mereka teruja dengan fakta ini. Walau bagaimanapun, terdapat satu masalah kecil. Dia tidak boleh membuka semula pintu dan malah memecahkan kunci, meninggalkan sekeping tersangkut di dalam. Leonard memberi isyarat bahawa seorang pengawal sedang menghampiri. Dalam keadaan tegang, tim hanya berjaya mengeluarkan sebahagian daripada bahagian sebelum pengawal besar tiba. Satu krisis dapat dielakkan, tetapi dia tidak dapat menolak kunci masuk semula. Apabila tiba masanya untuk kunci masuk, Menea melihat kunci itu menonjol tetapi tidak menghiraukannya dan mengunci pintu, untuk melegakan tim. Ia adalah lawatan tahunan penjara keluarga. Anak lelaki Leonard datang menemuinya. Daripada emosi, Leonard menyentuh kaca dan Menea mengambil ini sebagai peluang untuk mengganggu mesyuarat selama setengah jam dan menamatkannya. Anak lelakinya telah membawakannya layang-layang buatan tangan. Ini membuatkan Leonard sangat kecewa. Hari 142, memandangkan kunci berfungsi, Stephen, Tim dan Leonard kini membincangkan cara membuka kunci daripada sel mereka. Leonard mencadangkan menggunakan rentetan daripada wow anaknya untuk mendapatkannya kunci keluar dari tertingkap berhalang, tetapi ini tidak berguna kerana mereka tidak boleh memusingkannya. Apabila Leonard mengambil penyapu untuk menyapu, Stephen merenungnya dan mendapat idea. Mereka mengukur panjang penyapu untuk melihat sama ada ia mencapai kunci dari dalam. Ia hampir tidak cukup panjang. Semasa tim bekerja di bengkel, dia menonton mesin memusing. Di dalam selnya, dia berjaya membangunkan sistem dengan konsep serupa yang dia pasangkan pada penyapu. Dan mencubanya malam itu dengan kunci terpasang. Dia berjaya membuka pintu dari dalam. Walau bagaimanapun, bukan tanpa gangguan, kerana kunci itu jatuh apabila dia menariknya keluar. Dia tidak berputus asa dan menggunakan sekeping gula-gula getah untuk melekatkannya semula pada penyapu dan hampir tidak berjaya menariknya masuk. Keesokan paginya, tim sangat teruja sambil memberitahu Stephen dan Leonard bahawa dia tidak tidur sekelip mata malam tadi, tetapi berjaya membuka pintu yang diperbuat daripada logam.
Semasa menjalankan tugas berkebun, untuk mengurangkan tekanan terperangkap, mereka menanam kunci kayu di dalam balang. Menea melihat mereka bersama-sama, berjalan ke arah Tim dan bertanya kepadanya apa yang mereka lakukan, mengesyaki sesuatu berlaku. Tim dengan cepat menerangkan bahawa Stephen baru sahaja menjawab sisa halaman rumahnya. Menea memberitahu dia untuk membersihkan kekusutannya sendiri. Dennis memberi amaran kepada Tim supaya berhati-hati dan sekali-sekali lagi menasihatinya agar tidak cuba melarikan diri, tetapi berkata dia akan cuba untuk menjaga mereka. Pada suatu malam Tim keluar dari selnya dan memeriksa bahagian tangga. Dia memberitahu yang lain bahawa jika mereka boleh membuka kunci satu pintu, mereka boleh membuka kunci semua pintu lain dan menyelinap keluar dari penjara dengan cara itu. Hari 206, tiada apa-apa yang kekal di penjara, tetapi tiada apa-apa yang berubah sama ada. Rutin tetap sama dan anda mendapati celah untuk dieksploitasi untuk memanfaatkannya sepenuhnya. Tim telah berkawan dengan Potluck. Melalui tingkap dia memintanya mendapatkan peta jalan dan tugas lain yang mereka perlukan untuk melarikan diri. Semasa sarapan pagi, Potluck memberi isyarat kepadanya tentang barang tersebut dan Manny mengambil perhatian tentang perkara ini. Perdagangan berlaku di tempat pembuangan sampah. Tim mendapatkan surat khabar untuk sabun dan sigis. Hari 296, Menea datang ke sel Tim untuk memberikan cermin mata baharunya yang dipesannya, dan untuk memberitahunya bahawa Potluck telah dijatuhkan kerana penyeludupan. Ini menjadikan Tim lebih bertekad untuk melarikan diri, kerana dia teringat isterinya menyuruhnya untuk terus kuat. Malam itu, dia dan Leonard membuat boneka di atas katil mereka dan keluar dari sel. Mereka menuruni tangga dengan berhati-hati dan mendekati pintu pagar panggang seterusnya untuk mencuba kunci. Betul-betul di sudut adalah bilik pentadbir. Mereka tahu ini adalah shift malam pengawal besar, jadi mereka diberi amaran masa yang baik. Sebelum pendekatannya, mereka masih berpeluh kerana bimbang, tetapi temui salah satu kunci pintu ini berfungsi. Muzik pengawal besar itu berhenti dan dia melakukan rondaan malam. Tim dan Leonard bersembunyi di dalam almari dan hanya berjaya menutup pintu. Semasa pengawal besar menaiki tangga dengan perlahan, mereka menyelinap keluar dan melepasi bilik pentadbir dan mencuba kunci mereka di pintu sebelah, membukanya dengan kejayaan. Stephen mengisyaratkan dengan batuk bahawa pengawal sedang menyelesaikan rondaannya dan akan kembali tidak lama lagi. Mereka hanya berjaya mengunci pintu dan bersembunyi di dalam almari ketika pengawal menuruni tangga. Dalam perjalanan pulang, pengawal besar itu menyedari peluh tetapi tidak memikirkannya. Kedua-duanya kembali ke sel mereka. Tim terlalu teruja dan menyembunyikan kepingan kunci dalam cawan. Pagi itu Kapten Nepel bersama pengawal lain memasuki sel Tim. Dia telah tidur melalui bangun panggilan. Nepel ingin tahu bertanya kepada Tim sama ada dia sakit, menyiratkan bahawa dia ingin tahu sebabnya dia terlebih tidur. Pengalaman Nepel selama 20 tahun memberitahunya bahawa dia terlebih tidur kerana Tim letih, dan dia letih kerana tidak tidur pada waktu malam. Tetapi apa yang Tim boleh lakukan ialah meminta maaf. Dia dihantar dan mereka mencari sel semua orang untuk mendapatkan petunjuk. Tim dipanggil semula dan cawan dengan berus giginya terjatuh dan kepingan kunci tertanggal. Kapten Nepel mengambil salah seorang daripadanya mereka dan bertanya apa itu. Tim hampir-hampir tidak sabar dan dengan cepat menghasilkan idea itu dia menyuruh mereka untuk memegang gambar ibu bapanya. Nepel pasti bahawa Tim sedang menyembunyikan sesuatu dan bersumpah untuk mengetahuinya. Ia adalah panggilan rapat. Malam berikutnya, Tim diserang panik kerana sarafnya menyerah, tetapi dia teruskan. Dia mengisahkan bahawa halangan itu memberikan cara baharu melihat sesuatu, sehingga seluruh penjara menjadi tempat persembunyian mereka. Selama beberapa malam mereka menyelinap keluar dan terus membuat kunci baharu untuk melarikan diri mereka. Mereka mula membuat banyak persiapan lain untuk melarikan diri dan berjaya mendapatkan pakaian awam dari Dobby. Hari 404, Tim mendapat jangkitan gigi dan jururawat berkata dia perlu dibawa ke klinik. Apabila Manny mengiringinya, Tim mengetahui bahawa terdapat butang untuk ditekan untuk membuka pintu automatik. Dia juga melihat bahawa menara pengawal baru sedang dibina. Ia adalah malam Krismas dan mereka telah membuat semua persiapan. Tim, Stephen dan Leonard membentangkan rancangan mereka kepada Dennis dan banduan lain.
Mereka telah membuat 39 kunci untuk 15 pintu berasingan. Dennis dan yang lain berpendapat bahawa mereka tidak mempunyai tempat untuk pergi walaupun mereka keluar. Kumpulan itu gagal meyakinkan sesiapa untuk menyertai mereka dalam pelarian mereka. Dennis mengembalikan wangnya kepada tim, menyamar dalam ubat gigi kayu putih. Mane nampak ubat gigi di atas katil tim, tetapi menganggap ia adalah langkah berjaga-jaga untuk jangkitan giginya. Kapten Nepel sangat mencurigakan bahawa ada sesuatu yang sedang dimasak, mengubah segala-galanya dalam sel tim menjadi terbalik kerana kecewa, tetapi tidak menemui apa-apa. Pada waktu petang, selepas semua pegawai pergi, Tim, Stephen dan Leonard mula melaksanakan rancangan mereka. Tim menawarkan Dennis buat kali terakhir untuk menyertai mereka, tetapi dia menolak. Mereka mengumpul kunci yang tersembunyi di kawasan penjara yang berbeza, dan menukar pakaian awam. Pengawal besar menyumbat tandas dan mendapat pelocok dari almari. Dia melihat klip kertas berpintal yang digunakan Leonard untuk memegang pintu almari, tetapi mengabaikannya. Mereka bertiga menuruni tangga dan apabila mereka mendengar bunyi tapak kaki, mereka bersembunyi di dalam almari tetapi tidak menjumpai klip kertas. Mereka tidak tahu bahawa pengawal besar itu datang ke almari untuk meletakkan plunger kembali. Tepat pada masanya, Dennis memecahkan mentol di tangannya sel, menyebabkan Lita pintas. Dia memanggil pengawal dan mengalih perhatiannya. Ketiga-tiganya ialah diselamatkan oleh kulit gigi mereka dan boleh meneruskan pelarian mereka. Mereka mendapat semua kunci yang mereka perlukan dengan teratur dan pergi melalui pintu secepat mungkin. Sebelum mereka sampai ke pintu terakhir, Leonard kembali dan berjaya membuka pintu automatik. Semuanya berjalan lancar, pintu pagar terbuka luas dan mereka boleh melihat jalan. Ia cantik. Mereka memeluk satu sama lain dan cuba membuka pintu terakhir. Ketika itulah mereka menyedari bahawa tiada kerja kunci mereka. Impian mereka musnah dalam sekelip mata dan tim berkata mereka perlu kembali. Mereka tidak boleh kembali. Leonard perasan bahawa bingkai pintu diperbuat daripada kayu dan menggunakan pemutar skru dan pahat. Dia cuba memaksa pintu terbuka. Dia kuat dan tim risau, tetapi Leonard risau ditentukan. Dia berjaya memecahkannya dan mereka menyelinap melepasi penembak tepat. Dengan yakin, mereka berarak keluar dari pintu pagar agar tidak menimbulkan syak wasangka. Mereka mencari teksi untuk membawa mereka keluar dari Pretoria dan ketawa dengan gembira, tidak percaya bahawa mereka telah berjaya. Keesokan paginya, Mane mendapati Tim, Stephen dan Leonard telah hilang. Terkedu dan marah, dia membunyikan penggera dan semua banduan ketawa. Tim, Stephen dan Leonard sampai ke London melalui Mozambik dan Tanzania, teruskan memerangi apartheid. Dennis akhirnya dibebaskan 5 tahun kemudian, pada tahun 1985. Tamat. Terima kasih kerana menonton. Langgan jika anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, di mana mereka bersama. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila layari peti deskripsi channel ini untuk beri sokongan anda. Sila like dan subscribe channel kami. Selamat menonton.